kejayaan kita bukan kejayaan di dunia semata-mata. Kejayaan kita ialah kejayaan akhirat yang kekal di sana. Siapa berjaya di akhirat, di dunia tu jaya sekali. Menega ni, jangan lupa, menega ni menyebabkan orang lupa semayang. Kena habaq kat dia apa? Habaq kat bos apa? Kena buat macam tu. Allah sebut wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah kamu jadi satu ummah. Hendaklah kamu jadi suatu ummah yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kejahatan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini Allah tujukan kepada kita semua. Kata Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah jadi sebahagian kamu orang-orang yang yad'una ilal khair, yang menyuruh kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh orang melakukan kemakrufan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang daripada kejahatan. Daripada ayat ini dapat kita faham bahawasanya Allah Subhanahu wa taala hendak kita, ada sebahagian kita orang yang bekerja menyuruh orang kepada kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam waktu yang sama menyuruh orang dalam perkara ma'ruf, mencegah orang daripada perkara mungkar. Maksudnya umat Islam kena diperuntukkan di kalangan kita kumpulan orang yang buat kerja ni. Bukan mesti semua orang. Sebab ayat ni mai wal takum minkum ummah. Hendaklah ada sebahagian kamu. Maknanya perkara ni kalau tak ada orang buat, semua berdosa. Tapi kalau dah ada orang buat, maka yang lain hukumnya ialah fardu kifayah. Fardu kifayah maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dah ada orang buat, maka memadai yang lain. Dengan golongan yang buat tu, dia mengangkat dosa semua yang ada. Tapi kalau tak ada, wajib diadakan, diwujudkan orang yang menyuruh kepada kebaikan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dalam situasi ini kita kena berterima kasih kepada macam jemaah tabligh dan juga kumpulan-kumpulan dakwah, organisasi dakwah yang alert dan prihatin dalam perkara mengajak orang berbuat baik. Sebab mereka tolong mengangkat dosa kita. Kalau tak ada mereka yang melakukan, maka berdosa pada semua. Bila ada golongan ni, ia menjadi syarat kepada kemenangan umat Islam. Sebab itu Allah sebut wa ulaika humul muflihun. Dan mereka ialah orang-orang yang berjaya. Maksudnya siapa yang bekerja mengajak orang buat baik, mencegah orang daripada kejahatan, maka dijamin dia menjadi orang yang berjaya. Contoh, seorang doktor di klinik, di hospital. Dulu-dulu waktu kita budak-budak, kalau kita pergi hospital, doktor dulu selalu dia peringat. Lepas dia bagi ubat, dia cek kita, dia bagi ubat, dia kata kita usaha je. Allah yang bagi lega. Tu dakwah tu. Kena ada hak tu kat kita.
Kita buat apa pun kerja, dia mesti ada unsur yad'una ilal khair, menyuruh orang buat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, seorang kontraktor buat rumah. Dia kontraktor, dia buat rumah. Jadi customer dia pergi ke pejabat dia, bagi tahu nak buat rumah, nak minta dia urus rumah yang kita nak buat ni. Okey. Jadi kontraktor tu pun soalan Sayyidina Muhammad, dia tanya, nak apa bilik? Bilik macam mana? Konsep rumah macam mana? Dia tu pun terang nak rumah macam ni. Konsepnya konsep Inggeris contohnya. Rumah dia macam ni. Bilik dia begini. Baik, kontraktor ni contoh saya. Dia kata ni buat rumah semua ni untuk bilik sihat ni. Bilik sakit ada tak? Ataupun dia kata bilik mati ada tak? Orang kali customer tu terkejut tu. Bilik mati, bilik sakit, macam mana pula? Macam ni. Kontraktor terang, kita ni buat rumah ni jangan duk faham kita nak buat rumah hidupnya, nak buat bilik orang-orang yang hidup, untuk bilik-bilik orang yang sihat. Kena tengok juga bilik sakit. Bilik sakit tu macam mana? Dia tanya. Bilik sakit ni, bilik yang seorang tu duduk dalam bilik tu, soalan Sayyidina Muhammad, mungkin dia tak boleh bangkit dah, tapi dalam bilik tu dia ada tandas. Untuk soalan Sayyidina Muhammad, dia berak tak perlu bangkit pergi bilik air, dia berak sambil tidur. Faham tak? Jadi bila selesai dia qada hajat, bila corak air tu masuk ke dalam tangki najis. Contohnya, fikir tak macam tu? Dia kena fikir sama. Lepas tu buat bilik air. Soalan Sayyidina Muhammad tak mau fikir buat bilik air macam ni. Kita buat bilik air untuk kita mandi lah. Kita hidup. Dan tak banyak orang fikir buat bilik air untuk dimandikan. Sebab tu hari ni kena mandi di masjid. Sebab orang tak buat bilik untuk mandi mayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tu contoh makna orang yang menyuruh orang kepada benar baik. Kadang-kadang nak buat bilik je soalan sayyidina Muhammad. Lepas tu musalla, tempat sembahyang tak cadang. Mana kontraktor ni dia nak selit celah tu, yad'una ilal khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa segala pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, orang yang kerja di majlis pemandaran, contoh, ada pasar malam. Okey. Kerajaan yang memerintah, contohnya, yang mengamalkan prinsip yad'una ilal khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang main pasar malam ni, pasar malam ke, pasar siang ke, pasar tani ke, pasar-pasar ni tempat iblis dan syaitan pacak menira. Sebab itu tempat ini tempat yang paling manusia alpa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka oleh kerana tempat ini tempat yang paling manusia ghalib dan alpa, lebih-lebih lagi peniaga. Dalam semua kerja-kerja yang kita buat, turun bendang, pergi pejabat, pergi sekolah, pergi kilang, berniaga, yang paling orang ghalib sekali ialah berniaga. Orang berniaga yang paling lupa kat Tuhan sekali. Sebab itu Allah sebut rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Allah puji orang-orang yang berniaga yang tidak alpa daripada Allah.
rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Orang-orang yang tidak mengalpakan mereka perniagaan dan jual beli daripada zikrullah. Apa dia makna zikrullah? Sembahyang. Sembahyang. Sebab itu balik perbandaran nak bagi lesen, dia kena peringat kawan hak ambil lesen ni. Menega ni jangan lupa, menega ni menyebabkan orang lupa sembahyang. Agak-agak balik perbandaran buat macam tu tak? Kena habaq kat dia apa? Habaq kat bos apa? Kena buat macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kejayaan kita duduk pada sembahyang. Kalau tidak, tak adalah azan sebut hayya 'alas salah, batu hayya 'alal falah. Kejayaan kita bukan kejayaan di dunia semata-mata. Kejayaan kita ialah kejayaan akhirat yang kekal di sana. Siapa berjaya di akhirat, di dunia tu jaya sekali. Dia heret sekali kejayaan dunia. Tapi kalau kejayaan dunia semata-mata, tak tentu membawa kejayaan akhirat. Dalam TV bila sebut hayya 'alal falah, dia tunjuk gambar LRT. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lah ni gambar tu lagi tak? Tak lah. Konon-konon itulah kejayaan. Baru ni saya pergi Mesir 5 hari. Pergi Mesir ni, Presiden Sisi dalam tempoh 2 tahun PKP ni, dia buat pembangunan gila-gila. 2 tahun setiap 2 tahun ni, dalam tempoh 2 tahun Sayyidina Sayyidina Muhammad, dia dapat menyiapkan apa? Jalan berserak. Orang Arab tak kubri. Apa dia di sini? Flyover. Lupa pula. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi dia gila sungguh buat flyover. Mungkin dia baru dapat idea dapat sebab Mesir ni lah negara yang paling sibuk yang katakan Mesir ni masalah Sayyidina Muhammad. Sibuk sungguh. Jadi kalau pakai selapis ya jalan, teruk lagi daripada Kuala Lumpur. Akhirnya dapat idea, mungkin dia pergi negara mana dia tengok. Tapi yang menariknya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, engineer buat flyover tu orang Malaysia. Laku sungguh orang Malaysia ni. Alhamdulillah. Kita pergi di Mekah, bangunan jam tu orang Malaysia buat. Salah Sayyidina Muhammad. Kereta api laju daripada Mekah Madinah, orang Malaysia tu. Ni kata orang Melayu Malaysia ni, Salah Sayyidina Muhammad, hebat. Tuhan bagi otak. Hak ni otak orang Melayu ni, Salah Sayyidina Muhammad. Hak ni yang dihalang, disekat oleh Yahudi. Otak orang Melayu jangan sampai berkembang. Orang Melayu bagi lepas rasa, lepas baru, lepas bukan orang lama. Ditukar nama Malaysia. Kita rasa macam kita ni baru je pada kita ni, generasi pertama umat ni. Salah Sayyidina Muhammad. Generasi pertama umat ni ialah orang Melayu. Nabi Allah Adam tu, Adam daripada adimul ardi. Dia panggil Adam sebab adimul ardi. Sebab warna kulit dia, warna kulit ni Nabi Allah Adam alaihi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah baru ni kami terjumpa seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Satu orang profesor mengaji di India. Mengaji agama. Tapi tok guru dia ulama hadis tu ajak dia macam mana nak buat minyak enjin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu hebatnya ulama Islam. Dia balik mai. Dia dah menego 20 tahun, dia tak sihat. Di teknologi itu masalah sayyidina Muhammad. Taib, darsa ambil alhamdulillah.
Nanti darsa nak keluar minyak enjin, tuan kena belilah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Minyak ini tuan try. Minyak enjin kereta biasa 10,000, dia pergi 15,000. Kereta saya tu hat derah juga. Bila buh minyak tu lagi derah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Minyak enjin ni istimewa dia boleh buh di minyak di kereta hak hebat tu, buh di Jaguar. Ni tuan kena try. Ni otak orang Melayu. Tuan bagi kat orang Melayu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya ni sebab tu orang duk kata bangsa Melayu ni subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bangsa yang akan merintah dunia kali yang kedua. Tunggu tengok insya-Allah biiznillah. Maksud saya, dalam perkara apa pun kebaikan, dalam perkara apa pun kita buat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita mesti selit kebaikan. Yad'una ilal khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila PBT dibuka, dia izin, dia sign kebenaran untuk buka pasar malam. Kalau bos dia orang ada fikrah yad'una ilal khair, dia tak buka pasar malam semata-mata pasar malam, dia buat surau di tempat orang meniaga. Sebab dia tahu meniaga ialah tempat yang paling orang lupa sembahyang. Itu maknanya kalau orang tu dia ada dalam diri dia satu prinsip yad'una ilal khair.